Uh, so kepada yang live is working kan? Live is working. Live okay. So aku bercakap dengan siapa ni? Macam aku cakap seorang ni. Tak apa. Kepada yang menonton luar, dia sebenarnya ribut teruk ni. Jadi diorang semua speaker kat bawah ni electrical shock. So diorang dalam kemah hujan tengok macam saya orang gila bercakap seorang. Sebab dekat bawah tak dengar. Tapi diorang tengah cari. Okay. Ambil highlights. Ada tu okay. Bring the highlights. So yang menonton tunggu jap. Dia lawak mana ni sebab Joe dah nak banjir. Dia ribut besar. Dia akan bawa highlights. Sementara tu kepada yang menonton boleh terus tunggu. Kau tidak kesian orang yang ada kat sini dalam hujan. Kalau kita nak batalkan. So kita tunggu sekejap. Sementara tu tak apa. So keadaan dia daripada Melaka hujan tak berhenti. Sebab tu saya pun delay lebih kurang 1 jam dengan aksiden dan sebagainya. Untuk menghormati kawan-kawan dekat sini yang datang jauh dan berada dalam hujan. Jadi kita akan habiskan juga, kau tidak kesian kat diorang. Jadi diorang akan bawa Hilux sebab semua speaker, 4 speaker dah fuse. Kan, but where's the, but they're bringing the Hilux. It's okay, they're bringing the Hilux, so I'll speak from the Hilux because Hilux says okay. So minta bersabar, macam inilah buat pilihan raya masa banjir. Kan, Hilux is coming supaya paling kurang orang dekat bawah. Saya kena pegang 2 mic nanti, satu untuk live dan satu untuk yang hadir. So okay. So tunggu saya turun dekat Hilux sekejap. So dia orang akan alih kamera supaya ke arah Hilux lepas ni. So okay. Tak boleh. Kesian kat dia orang. Dia orang datang hujan basah kalau tak tu. Okay, alright. Kamera nanti. Okay. Okay. Okay, ya, betul. Bawa ke tengah. So aku duduk kat tengah ke duduk kat luar? Dia bukan boleh duduk kat luar. Alah. So dekat mana dia punya speaker? Paket. Waya. Boleh? Basah tak apa? Basah tak apa? Basah sikit. Kau kena pegang payung. Pegang payung aku. Okay. Tak lah, aku duduk kat luar. Where's the camera? Boleh kan? Betul? Hello? Boleh dengar pun. Hello? Kamera kena ke depan sikit ke apa? Baik, clearance bila ada 2 speaker. Alright, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Main ni tak ni nak kena dalam usia tadi, saya minta maaf sudah keadaan dia memang begini daripada secara usul. Tapi sekarang lebih lambat dari seperti itu. Tambah kita hujan. Ini sudah hujan yang membuat kebanyakan lebih lambat. Jadi kita sampai lambat. Lebih kurang. Ini sampai jadi mic. Rekam mulut. Dah. Test 1 2. 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 Test. Okey, kena. Tak dengar. Korang kena tolong pegangkan. Aku pegangkan cuba. Okey, then okey kan, tak ada interfere. So interference ni bukan daripada mic ni, sebenarnya daripada Hilux ni kan. Baik Hello. Okey kot. Tapi tak boleh buat apa kot. Masuk. Lawan, kita kasih lawan. Boleh? Betul. Ni kerja gila betul. Korang suruh aku ceramah duduk dalam kereta. Okey, baik. Tak pernah dibuat orang kan. Baik, saudara-saudari terima kasih banyak-banyak. Jangan bimbang pasal hujan. Sebab basah sikit ini. Tak ada apa-apa kalau nak banding dengan sedikit kepayahan dan rasa tak selesa berbanding dengan masalah yang kita terpaksa wariskan kepada adik-adik anak-anak kita kalau kita tidak buat yang terbaik dalam pilihan raya umum kali ini. Jadi kalau sekarang kita bising pasal basah sikit, hujan sikit, ini peluang yang baik yang saya akan terangkan untuk kita cuba selesaikan seberapa banyak masalah yang ada dalam negara ini. Jadi kalau sahabat-sahabat rasa hujan ini akan menghentikan dan memperlahankan kempen kita, insya-Allah jangan bimbang. Hujan ke, ribut ke, panas ke, kita akan tetap turun ke semua kursi-kursi yang kita patut turun kerana kita semakin hampir untuk menang dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah saudara-saudari. Orang macam saya, macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, ujian untuk kita membawa suara rakyat ini jauh lebih hebat daripada hujan. Ujian kami termasuklah masuk penjara, kena saman, bankrupt, kena tangkap. Jadi kalau setakat hujan, tak ada masalah. Sebab itu kalau UMNO Barisan Nasional ingat, dengan memaksa pilihan raya umum kali ini semasa musim banjir, itu akan menyebabkan keadilan tidak bersedia untuk masuk pilihan raya. Sekarang telah terbukti bahawa tanggapan mereka itu salah. Sebab itu saudara-saudari tengok sekarang, yang paling laju dalam persediaan pilihan raya adalah PKR dan Pakatan Harapan. Yang paling kelam kabut sampai sekarang belum selesai ialah UMNO Bersatu dan juga PAS, saudara-saudari. Mereka paksa pilihan raya kali ini sebab mereka ingat kita tidak bersedia. Mereka lupa bahawa kita lahir di jalanan dan kita biasa diuji. Kalaupun mereka bagi kita masa yang cukup singkat, kita mempunyai keupayaan untuk menggerakkan kempen jauh lagi cepat dan lagi cekap dan lagi laju. Walaupun UMNO Barisan Nasional ada jauh lagi banyak uang daripada kita. Saya harap malam ini bukti kepada kawan-kawan di Tebrau,
bukti kepada kawan-kawan di seluruh Malaysia yang menonton. Kalau kamu letak kami di tangga pun, kami akan kempen. Kalau datang hujan pun, kami akan kempen. Kalau kamu tangkap kami pun, insya-Allah kami akan kempen sampai kita menang, saudara. Memang kerja gila lah duduk dalam kereta bercakap seorang macam ni. Baik Saya sebenarnya nak kencing. Tapi saya berhenti dekat Petron tadi. Boleh beritahu kat kawan-kawan tak lain kali kalau ada sesen minyak, janganlah tutup toilet. Orang berhenti nak kencing kan. Dengan hujan semua aku keluar, tiba-tiba masuk. Alamak, dia kunci pula kan. Baik. Apa kedudukan sekarang? Dalam pilihan raya umum yang akan berlaku dalam 2-3 minggu daripada sekarang, jelas kita lihat bahawa di mata rakyat, isu dan pertimbangan yang utama ialah soal rakyat. Tambah kalau pengundi-pengundi di kawasan Tebrau, di Johor Bahru, di Pasir Gudang, di selatan Johor dan di Johor keseluruhannya. Saudara-saudari adalah orang yang paling faham tentang masalah ekonomi negara ini. Sebab banyak rakyat Johor yang sebenarnya bekerja di Singapura. Saudara-saudari faham beza apabila mata wang kita jatuh mendadak. Baik untuk pekerja-pekerja kita di Singapura, tetapi tidak baik untuk masa depan anak-anak kita. Kerana kita tidak mahu selama berpuluh tahun akan datang, lebih ramai anak-anak Johor yang terpaksa berulang alik merentasi tambak Johor untuk buat kerja yang tak sepadan dengan kelayakan mereka di Singapura hanya kerana mata wang Singapura lebih jauh kukuh daripada kita. Memang betul pertimbangan itu yang berlaku di kalangan anak-anak muda kita, terutamanya yang di Johor. Bahawa lebih baik mereka berulang alik bangun pagi merentasi tambak Johor. Ada yang duduk di bilik-bilik kecil di Singapura. Bukannya budak-budak kita tidak berkelayakan, tetapi mereka berkira-kira kalau kerja di Malaysia walaupun dengan kelayakan berijazah yang baik, kehidupan mereka lebih baik kalau mereka bekerja di Singapura hanya kerana mata wang Singapura lebih kuat daripada mata wang kita, sedangkan kerja yang mereka dapat di Singapura itu sebenarnya tidak sepadan pun dengan kelayakan mereka. Tapi di pihak UMNO, Barisan Nasional dan PAS, BN dan PN, sampai hari ini beberapa hari sebelum pun penamaan calon, kita masih lagi belum dengar apa-apa pun mengenai rakyat, saudara-saudari. Semakin dekat dengan pilihan raya, semakin kita akan dengar soal-soal perkauman. Kalau di Parlimen Tebrau ini, saudara-saudari yang ada orang Melayu, orang Cina, orang India. Sedangkan kita, kalau kita jadi parti politik, sepatutnya tanggungjawab kita merapatkan talian persaudaraan setiap rakyat Malaysia. Kamu Cina, kamu Melayu, kamu India. Yang penting kita anak Malaysia. Negara kita ada yang ini saja, tak ada tempat lain dah. Tapi di sebelah UMNO dan Barisan Nasional, di sebelah PAS, satu-satunya modal yang mereka ada bila nak masuk pilihan raya, ialah mereka akan timbulkan balik segala permainan dan propaganda perkauman yang tak betul pun. Semata-mata untuk melaga-lagakan rakyat. Mereka ini, saudara-saudari, tak ubah seperti penjajah dahulu yang mengawal rakyat dengan cara pecah dan perintah dengan melaga-lagakan Melayu, Cina dan India. Dan ceramah-ceramah saya semakin berdekatan dengan kempen pilihan raya kali ini, walaupun masalah rakyat, penyelesaian ekonomi dan sebagainya, saya juga kena jawab beberapa permainan dan propaganda jahat perkauman ini. Cuma, yang saya paling awak dan kadang-kadang saya rasa ini pertolongan kepada kita, dalam keadaan kita berdepan dengan propaganda seperti ini, yang paling lawak ialah
satu persatu tembelang UMNO Barisan Nasional PAS berkait dengan perkauman ini satu persatu keluar. Yang terbaru apa dia? Mungkin orang Cina dan orang India tidak sedar bahawa selama 2018 dahulu, salah satu daripada isu yang paling besar yang dimainkan oleh UMNO dan PAS terhadap Pakatan Harapan ketika itu ialah mengenai pelantikan Senator P. Wetamurti sebagai menteri yang menimbulkan rasa resah di kalangan orang Melayu. Sebab ada yang Wetamurti cakap yang mengguris perasaan orang Melayu. Saya nak cakap kerana dia nak dapat sokongan ketika itu hak dia. Tetapi apabila UMNO, Barisan Nasional dan PAS gunakan kenyataan-kenyataan Wetamurti dahulu-dahulu itu, ia cukup mengguris dan menakut-nakutkan orang Melayu sehingga berjaya menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan melalui syaratan MOVE tahun 2020. Baik. Sebab apa saya sebut pasal Wetamurti? Sebab UMNO Barisan Nasional kata, PAS kata, kalau kamu undi Pakatan Harapan, oleh kerana Pakatan Harapan ini sebenarnya toke sebenar dia adalah orang Cina dan orang India yang berkempen Rafizi, yang berkempen Anwar. Tapi bila mereka menang, maka yang akan jadi kerajaan dan mengawal adalah orang-orang dari pintu belakang seperti Wetamurti. Itu kata mereka lah untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Minggu ini saudara-saudari, UMNO jam mampus terus dalam isu ini. Saya pun tak sangka, saya pun terkejut. Sebab selama 4 tahun mereka menakutkan orang Melayu mengenai perkauman Wetamurti dan sebagainya. Minggu ini, Wetamurti mengumumkan sokongan mereka kepada UMNO Barisan Nasional, saudara-saudari. Sekarang ini orang UMNO dan orang PAS masuk gua semua yang tengok kat luar tu. Mana macam-macam UMNO yang selama ini dok komen menghamburkan permainan dan caci perkauman dekat Facebook. Sekarang saya nak mereka jawab. Sekarang ini, siapa yang akan bawa Wetamurti masuk kerajaan kalau menang, saudara-saudari? Yang bersama-sama UMNO Barisan Nasional, yang bersama-sama mengalu-ngalukan Wetamurti, bukan Pakatan Harapan, bukan PKR, bukan DAP, bukan Amanah, tetapi UMNO juga, saudara-saudari. Jadi bila perkara ini mula jadi isu, Ketua Pemuda UMNO bila sudah jatuh kantoi macam ini, dia jawab apa dia? Dia jawab, orang dah nak sokong kita, takkan kita nak halau. Selama ini bila orang Cina, orang India bersama-sama menyokong Pakatan Harapan, sedangkan orang Cina, orang India ini rakyat Malaysia, sama-sama saudara kita, tak pernah sekali pun UMNO Barisan Nasional dan PAS gunakan keterbukaan itu untuk mengalu-ngalukan saudara-saudara Melayu, Cina, India kita bila mereka menyokong Pakatan Harapan. Bila orang Cina dan orang India sokong Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional dan PAS kata orang Cina dan India ini pendatang. Bila mereka sokong Pakatan Harapan, ini sebenarnya untuk mengambil alih kuasa Melayu. Tapi bila Wetamurti yang sokong UMNO Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional kata, kalau orang dah nak sokong kita, kita alu-alukanlah, takkan kita nak halau. Baik, saya Saya sebenarnya tak nak sambung sangat panjang pasal perkauman. Sebab isu kita yang sebenar ialah isu rakyat. Isu gaji, isu harga barang, isu rumah, isu anak-anak kita yang keluar daripada universiti tetapi tidak dapat pekerjaan yang setimpal dengan yang sepatutnya. Kalau kita terus
mengikut rentak UMNO Barisan Nasional dan juga PAS dan Bersatu, sampai bila-bila kita tidak boleh selesaikan masalah ini. Selagi kita bincang soal perkauman, selagi kita ikut rentak mereka menakut-nakutkan orang Melayu, selagi itu jugalah tumpuan kita untuk menyelesaikan masalah rakyat itu akan lagi jauh daripada yang sepatutnya. Sebab itu, yang lagi penting kita tumpukan 15 minit yang terakhir ni sebab kita semua nak balik dah basah kuyup ni. Esok pun kita kena kerja. Saya pun kena balik KL terus. Tak dibuat orang daripada Kuala Lumpur 4 jam setengah nak sampai ke Tebrau dalam hujan basah kuyup. Sampai Tebrau 30 minit. Balik semula ke Kuala Lumpur basah kuyup sekali lagi. Saya. Tapi tak apa. Sebab saya hargai sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Yang dalam hujan pun tak beranjak. Sebenarnya kalau orang tanya saya, kenapa kau gila buat kerja ni? Kalau tengok kawan-kawan yang basah kuyup jaga kamera berhadapan dengan risiko kena syok elektrik mati ni. Saya dulu engineer tau. Ini kalau tanya safety engineer kata ni tak lulus ni. Kau mampus dalam hujan bercakap dengan elektrik macam ni semua ni. Tapi saya hargai saudara-saudari, pakcik-makcik, uncle yang datang malam ini. Sebab kita sehati sejiwa, sebab kita faham kita ada masalah di negara ini. Dan masalah ini akan jadi semakin teruk dan semakin teruk. Dan tadi saya ada satu temu ramah dengan media-media Cina. Ada temu ramah mulanya dengan Xinqiu, kemudian ada temu ramah kemudiannya dengan Oriental Daily. Macam biasa, media Cina selalunya nak tahu satu perkara. Bagaimana sebenarnya keadaan ekonomi kita ni? Dan kalau Pakatan Harapan menang sebenarnya, macam mana kita nak baiki? Sebab sudah tentu di kalangan kita, yang paling terkesan kerana yang paling banyak ada perniagaan, baik kecil, sederhana atau besar, adalah golongan kawan-kawan kita daripada masyarakat Tionghoa. Tapi lebih ramai pun orang Melayu merasa sebab banyak juga yang perniagaan kecil ni orang Melayu juga sekarang. Jadi UMNO Barisan Nasional tak faham. Dia ingat ni zaman 70-an, 60-an dulu orang Melayu tak berniaga. Dia tak sedar sebenarnya semakin banyak perniagaan kecil di seluruh Malaysia ialah orang-orang Melayu juga sebenarnya. Sebab itu orang Melayu, orang Cina, orang India nak tahu dalam keadaan mereka mengalami setiap hari kepayahan akibat keadaan ekonomi yang semakin teruk. Siapa-siapa kalau jadi kerajaan, apa sebenarnya masalah ekonomi kita yang menyebabkan harga barang naik, gaji tak naik, perniagaan teruk, cukai membebankan, perniagaan tak berkembang, macam mana kita nak selesaikan? Baik, Bila saya terangkan pasal ekonomi, saya ditanya, macam mana YB nak terangkan kerana Menteri Kewangan dan juga kerajaan selalu sebut bahawa keadaan ekonomi kita sebenarnya masih lagi baik. Pertumbuhan ekonomi adalah baik, 4%. Hutang kita ni lagi terkawal, baru 1.3 trilion. Iaitu lebih kurang hanya 62% daripada jumlah ekonomi kita yang diukur dalam bentuk keluaran dalam negara kasar. Dia kata, 62% ni kira okey lah. Sebab banding dengan Singapura hutang dia sampai 300% daripada saiz ekonomi. Banding dengan Amerika, dia kata, hutang kerajaan Amerika tu sampai 5-6 kali ganda lagi besar daripada saiz ekonomi dia. Hutang kita ni tak sampai pun 1 kali ganda dengan saiz ekonomi kita. Jadi apa yang kamu nak bising? Yang ini yang rakyat diberitahu tiap-tiap hari. Jadi wartawan tanya saya, cuba beritahu YB kenapa sebenarnya Pakatan Harapan dan PKR ni selalu menimbulkan kebimbangan rakyat mengenai keadaan ekonomi ni. Kamu buat cerita ke?
Baik, kalau saudara-saudari pakcik-makcik mendengar pencerahan daripada saya mengenai ekonomi, saya terang tu cara dia lain daripada yang ahli-ahli akademik terangkan pasal ekonomi. Saya nak terang macam ini, menguruskan ekonomi negara dan juga untuk mengetahui kedudukan ekonomi negara, dia sebenarnya tak banyak beza dengan kedudukan dan kehidupan seharian kita. Jadi saya bagi contoh. Contoh anak makcik, umur 25 tahun keluar universiti. Dia kerja kat satu syarikat swasta tu. Kelayakan dia bagus, keluar ijazah kelas pertama. Dia rajin, dia cerdik. Dia dapat gaji 2,000 sebulan. Dan tiap-tiap tahun, selepas 3 tahun dia bekerja selepas keluar universiti, dia dapat kenaikan gaji lebih kurang 3% setiap tahun. Maksudnya 3 tahun dia bekerja, gaji dia baru sampai RM2,000 dan dia baru naik 6% je gaji dia selepas 3 tahun dia bekerja. Jadi bila dia tanya majikan dia kata, kan bagus. Aku bagi gaji kau 2,000. Kau naik gaji 3% tiap-tiap tahun. Jadi apa yang kamu nak bisingnya? Masalahnya anak kita tu juga ada kawan-kawan. Kawan-kawan dia kerja dekat syarikat-syarikat lain. Jadi dia banding. Aku yang lagi cerdik daripada kawan aku yang keluar universiti sekali dengan aku. Keputusan lebih baik. Aku ijazah kelas pertama, dia ijazah kelas kedua. Semua orang tahu aku lagi cerdik, aku lagi rajin. Tapi sebab aku kerja dekat syarikat ini, aku hanya dapat kenaikan gaji 3% tiap-tiap tahun. Sedangkan kawan aku yang lagi kurang cerdik daripada aku, yang tak adalah rajin macam aku, sebab dia bekerja di syarikat yang lebih baik, maka gaji dia sekarang dah 3,500 dah pun. Banding dengan aku baru RM2,000. Bila tengok kenaikan gaji dia, dia naik gaji 5 ke 8% tiap-tiap tahun. Jadi 3 tahun dia kerja, walaupun umur sama, dia gaji dah hampir 1 kali ganda lagi tinggi daripada gaji aku. Baik. Kalau orang kampung, penduduk biasa nak faham tentang masalah ekonomi, pakcik-makcik terangkan macam itu. Jadi kalau ambil contoh anak makcik tadi, bila dia bandingkan gaji dia dan kerja dia dan usaha dia dan kelayakan dia, dia banding dengan yang kawan dia seorang lagi, sudah tentulah dia fikir, ada benda tak kena ni. Kalau kawan aku boleh dapat 3,500, kenapa aku dapat 2,000? Sedangkan aku lagi cerdik, aku lagi rajin. Begitulah juga keadaannya dengan keadaan negara kita, ekonomi. Kalau tanya kerajaan, memanglah kerajaan kata kamu nak bising ni sebab apa? Pertumbuhan ada, kan kerajaan bagi bantuan, kan hutang kita kan masih lagi terkawal, kenapa kamu nak bising? Kita bising sebab kita banding keadaan negara kita dengan negara-negara lain di serantau ini. Dia bukan soal kedudukan kita semata-mata tanpa kita dibandingkan dengan orang lain. Bila kita nak tengok kedudukan ekonomi negara kita dan secara langsung juga kesejahteraan dan kemakmuran negara yang sampai kepada rakyat, kita kena tengok keadaan negara kita berbanding dengan negara-negara jiran. Ambil contoh Vietnam. Sedangkan 20 tahun yang lepas, Vietnam sebenarnya cukup miskin berbanding dengan kita. Orang Vietnam dulu, kalau pergi ke Saigon ataupun Ho Chi Minh City, saya dulu-dulu selalu keluar masuk Vietnam sebab kerja, pergi Ho Chi Minh City. Kalau pergi Ho Chi Minh City dulu, 20 tahun yang lepas, saudara-saudari, hampir semua yang berkenderaan di Ho Chi Minh City, dia naik apa? Dia naik basikal.
10 tahun lepas itu, bila saya pergi balik, saya tengok dia dah tak naik basikal dah. Hampir semua kenderaan yang banyak-banyak dekat Ho Chi Minh City tu, dia dah naik motosikal berenjin. Dah naik taraf dah lepas 10 tahun. Daripada basikal, naik motosikal. Kalau pakcik-makcik, uncle auntie pergi ke Ho Chi Minh City sekarang, pakcik-makcik akan tengok kenderaan yang banyak bukan lagi motosikal, tetapi kereta, saudara-saudari. Kalau pergi ke Ho Chi Minh City sekarang, saudara-saudari akan nampak, sama seperti kalau kita pergi kepada Bangkok, kita akan nampak bagaimana rakyat mereka lebih kaya daripada rakyat biasa, rakyat kita. Sedangkan 20-30 tahun yang lepas, mereka sangat miskin banding dengan kita. Maksudnya, kalau sepatutnya kita ini berada di landasan yang baik, kita sepatutnya sekarang ini sama macam Singapura. Gaji yang sepatutnya 4-5 ribu, sekarang rakyat kita terima 2 ribu. Pekerjaan yang sepatutnya untuk graduan-graduan ini pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang ada di Singapura, sekarang kita nak bersaing dengan pekerjaan-pekerjaan yang di Jakarta pun kita tak boleh. Jadi itu masalah sebenar ekonomi negara ini. Bahawa kalau kita tidak tukar, akibat daripada kepincangan pentadbiran, akibat daripada rasuah, dan yang paling penting, akibat daripada menteri-menteri yang bodoh, saudara-saudari. Dari satu tahun ke satu tahun, rakyat kita ini yang sepatutnya kaya, yang sepatutnya hidup lebih baik, kita sebenarnya tersangkut di keadaan yang sama 10, 15, 20 tahun yang lepas, sehingga negara-negara lain di sekitar rantau ini sekarang ini jadi jauh lagi kaya daripada kita. Sama juga bila orang tanya kita, 1.3 trilion hutang tu apalah kamu nak bising sangat? Biasalah tu kerajaan kena berhutang. Jadi orang tanya saya, apa maksud 1.3 trilion hutang itu? Saya jawab dengan perumpamaan yang sama. Kalau ambil anak makcik tadi, gaji 2,000 sebulan. Dia tolak sewa rumah, dia tolak belanja makan, dia tolak sewa kereta. Apa nama ni, kancil dia. Ada orang pakai kancil lagi ke sekarang? Perlu dua lah, mana ada orang pakai kancil dah sekarang. Memanglah daripada gaji 2,000 dia tu, 2,000 ringgit sebulan yang dia dapat, bila tolak, katakanlah dia ada lebihan 200 ringgit. Kalau tanya orang UMNO dan PAS, dia kata, Allah kamu ni memang jahat. Dah cukup baik dah ada lebihan simpanan 200 ringgit sebulan selepas kamu tolak belanja. Jadi dia kata, apa nak bising-bisingnya, 200 tu baguslah. Masalahnya makcik, 200 dari sebulan ke sebulan memanglah okey kalau tidak ada aksiden. 200 ringgit memanglah okey kalau kita tak nak kahwin bulan depan. 200 ringgit memanglah okey kalau tak ditakdirkan mak kita sakit lepas itu. Katakanlah ada lebihan 200 ringgit saja tiap-tiap bulan. Tiba-tiba bulan depan tayar kita pancit. Kena tukar tayar kereta Pro 2. Daripada ada lebihan 200 ringgit, maka dia terpaksa gunakan kad kredit ataupun pinjam dengan Along untuk bayar. Sama juga dengan kerajaan. Memanglah UMNO, Tengku Zafrul akan kata hutang 1.3 trilion itu tak ada masalah, kita boleh tangani. Masih lagi sesuai dengan pendapatan kerajaan sekarang. Itu kalau tidak ada apa-apa masalah besar. Kalau datang COVID, sekali lagi. Kalau contohnya dalam musim banjir ini, banjir besar-besaran di seluruh negara, banyak yang tenggelam. Kerajaan perlukan wang untuk bantu kebajikan rakyat secara tiba-tiba tanpa dijangka. Maka kerajaan kena berhutang, ataupun bila tak dapat nak ambil hutang dah sebab hutang dah makin tinggi,
maka kerajaan tidak cukup wang dan terpaksa potong peruntukan. Bila dia potong peruntukan, itulah yang akan jadi mangsa. Peruntukan untuk sekolah kena potong, peruntukan kebajikan untuk orang susah kena potong, subsidi minyak kena potong, subsidi makanan kena potong dan lain-lain. Jadi saudara-saudari, sekarang 11.58. Saya ingat kita dah cukup basah lenjun dah ni. Dan saudara-saudari pun dah nak kena balik. Saya pun lebih baik bergerak. Kawan-kawan yang ada dekat sini pun dah nak kena bekerja. Dan kita memang ikut peraturan kena habis pukul 12.30 malam. Di minit yang terakhir ni, saya harap pakcik-makcik yang hadir di Teberau, yang mendengar di luar, sama-sama berkongsi azam dengan kami yang dalam hujan bazar kuyup ini, bahawa pilihan raya kali ini bukan soal siapa jadi